Terima kasih Yang Berhormat. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Macang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua atas ruangan dan kesempatan yang diberikan untuk saya turut sama dalam perbahasan junjung kasih titah ucapan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Pertamanya saya nak ucap tahniah pada Yang Berhormat Datuk Seri Yang Pertua di atas pelantikan sebagai timbalan Yang Pertua baru-baru ini. Datuk Seri Yang di-Pertua, di dalam masa yang singkat ini saya akan membangkitkan beberapa perkara berkenaan dengan keluh kesah rakyat. Antaranya adalah masalah yang melanda industri pelancongan dan juga perhotelan. Kadar pengangguran yang kian meruncing, juga jurang taraf pendidikan luar bandar yang semakin melebar berbanding dengan kawasan bandar dan beberapa isu serta kepentingan rakyat daripada negeri saya, negeri Kelantan yang perlu saya ketengahkan. Datuk Seri Yang di-Pertua, kita masih di dalam tempoh pemulihan pandemik COVID-19 yang melanda dunia. Semua terkesan, tidak terkecuali mana-mana negara. Apa yang menjadi kebimbangan saya adalah impak ekonomi post-COVID dengan izin ataupun pasca COVID. Dan bagaimana kerajaan merangka langkah-langkah atau pelan tindakan yang akan diambil untuk membolehkan rakyat mengharungi perik getir selepas insya-Allah ianya berakhir nanti. Kita tidak sekali-kali boleh mengelak daripada berhadapan dengan masalah ekonomi, masalah pengangguran dan besar kemungkinan penyakit barah sosial bakal akan bertunas. Datuk Seri Yang Pertua, ingin saya bangkitkan di sini adalah sektor yang paling terkesan semasa Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP. Ianya adalah industri pelancongan dan perhotelan yang diibaratkan seperti bernafas di dalam lumpur. Tak kala pintu-pintu ekonomi mula dibuka selepas arahan PKP ditamatkan dan kita sekarang ini beralih ke fasa PKPP, tetapi sektor ini masih lagi berada di dalam suasana seolah-olah di dalam fasa PKP. Untuk makluman Datuk Yang di-Pertua, industri pelancongan telah menyumbang sebanyak 86.14 bilion kepada ekonomi Malaysia pada tahun 2019. Ini mengikut data oleh Tourism Malaysia. Yang Berhormat Menteri pada 27 Jun 2020 dalam satu kenyataannya telah menjelaskan bahawa industri pelancongan dan budaya dianggarkan menanggung kerugian mencecah 45 bilion bagi tempoh Januari hingga Jun 2020. Datuk Seri Yang di-Pertua, kelompongan pendapatan sebanyak 45 bilion ini pastinya akan menjejaskan syarikat-syarikat yang terlibat di dalam kedua-dua industri ini. Setakat 14 Mei 2020 terdapat sebanyak 670 hotel yang telah berdaftar dengan Kementerian Pelancongan Malaysia. Di sini saya nak sebut beberapa hotel yang telah ditutup akibat daripada ketidakmampuan untuk menanggung kos operasi yang jauh lebih tinggi daripada pendapatan. Antaranya adalah seperti hotel Mercure di Penang, Travelodge di Ipoh, Ramada Plaza di Melaka yang bertaraf 5 bintang, Xuan Hotel Ipoh di mana ianya adalah salah satu hotel yang tertua di Perak, dan banyak lagi kalau nak disebutkan di sini hotel-hotel yang terlibat di dalam masalah akibat daripada pandemik COVID ini. Datuk Seri Yang di-Pertua, ini adalah antara jenama-jenama hotel yang terpaksa ditutup akibat kekurangan pendapatan di musim pandemik COVID-19. Tetapi kumpulan yang paling terjejas dan cenderung untuk menutup pintunya secara kekal adalah kumpulan hotel bajet. Selain itu, satu lagi kumpulan yang terkesan
adalah agensi pelancongan. Melalui semakan saya, terdapat 4,973 agensi pelancongan yang berdaftar di bawah Kementerian Pelancongan. Presiden Persatuan Agensi Pelancongan Malaysia, MATA, mengeluarkan kenyataan pada 28 Mac 2020 telah berkata dianggarkan sebanyak 40% sehingga 60% syarikat pelancongan akan gulung tikar akibat COVID-19. Dengan itu, apabila hotel-hotel dan syarikat-syarikat pelancongan yang terjejas ini akan menghentikan operasinya, Datuk Seri Yang di-Pertua secara tidak langsung pekerja-pekerjanya akan ditamatkan perkhidmatan dan mereka ini tergolong ke dalam golongan penganggur. Mereka yang diberhentikan kerja ini sememangnya mempunyai tanggungan. Kalaupun ada di antara mereka yang masih bujang, mereka mungkin perlu membantu keluarga, membantu ibu bapa dan adik-beradik yang masih ataupun sedang belajar. Secara langsung, rantaian keperitan kehidupan ini akan menular dan menyebabkan ianya akan terkesan di dalam tempoh jangka masa yang panjang. Datuk Seri Yang Pertua, di dalam lanskap politik yang tidak menentu pada hari ini, sudah tentulah ianya akan menjadi sedikit sebanyak kesulitan kepada pihak kerajaan untuk menangani perkara-perkara yang saya sebutkan tadi. Kerana di dalam sebuah negara yang mengamalkan sistem demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan, kestabilan politik adalah kunci kepada semua premis yang ada di dalam pentadbiran negara. Kepayahan kehidupan yang dijangka mendatang ini akan terus menyebabkan rakyat berada di dalam keadaan resah dan gelisah. Namun melalui pakej rangsangan ekonomi prihatin dan penjana yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, rakyat bolehlah menarik sedikit nafas lega, biarpun ianya hanyalah bersifat sementara. Kita sewajarnya berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana telah mengambil satu langkah yang tuntas di dalam usaha untuk membantu rakyat serta melihat kepentingan negara secara holistik. Apapun, ianya mestilah diterima secara positif oleh semua pihak demi kepentingan rakyat dengan mengenepikan kerakusan nafsu politik oleh mana-mana pihak. Datuk Seri Yang di-Pertua, kesusahan rakyat adalah kerisauan kita sebagai wakil yang dihantar oleh rakyat untuk berada di Dewan Yang Mulia ini. Sama ada di pihak kerajaan ataupun di pihak pembangkang, kerisauan rakyat adalah kebimbangan kita. Masalah rakyat adalah merupakan satu tanggungjawab yang besar kepada kita. Kita menjangkakan kadar pertumbuhan ekonomi negara akan berlaku dengan begitu lembab. Antara perkara yang akan mendatangi rakyat terlebih awal adalah soal pengangguran. Mengikut angka yang diwartakan oleh Jabatan Perangkaan Negara, kadar pengangguran Malaysia meningkat kepada 5% pada April 2020 berbanding tempoh yang sama pada tahun lalu. Susulan pertambahan individu menganggur akan meningkat secara ketaranya daripada 523,300 orang kepada 778,800 orang. Jika dibandingkan di dalam tempoh yang sama pada tahun lalu, dicatatkan peningkatan sebanyak 48,8% ataupun bersamaan dengan 255,500 orang mengikut Ketua Perangkawan Negara. Kadar pengangguran ini juga adalah, Datuk Seri Yang di-Pertua, merupakan yang tertinggi direkodkan sejak tahun 1989. Walaupun pihak kerajaan telah membantu dan memperkenalkan program subsidi upah, tetapi ianya hanyalah bersifat sementara. Apabila tempoh bantuan ini tamat, kos operasi akan melebihi jumlah pendapatan sesebuah syarikat. Walaupun pada waktu itu sudah ada pertunjuk ekonomi negara menuju ke arah pemulihan. Pontian, sekejap, saya terlalu banyak. Boleh sekejap? Sikit. Apa pandangan Macang jika pekerja asing yang begitu banyak di negara kita, mungkin jumlahnya 1 juta lebih itu, kita buang separuh
hentikan mereka, hantar mereka pulang. Jadi dengan katalah kalau pekerja asing ada 1 juta, kita keluarkan separuh pekerja asing, bererti 0,5 juta itu dapat menyelesaikan masalah pengangguran di negara kita. Kemudian kita naikkan gaji minimum daripada 1,200 sekarang ke angka yang lebih tinggi, sebab sekarang paras garis kemiskinan pun sudah meningkat, dan dengan itu kita boleh mengatasi kemiskinan dan juga pengangguran. Apa pandangan Macam? Saya amat bersetuju, terima kasih Pontian. Saya tak perlu sebut walaupun ada dalam ucapan saya kerana telah disebut oleh Pontian, jadi masukkan di dalam ucapan saya dan saya berharap akan mendapat jawapan yang ini daripada pihak kerajaan. Datuk Seri Yang di-Pertua, akan tetapi ianya belum memadai untuk memastikan sustainability dengan izin sesebuah syarikat untuk mengekalkan jumlah pekerja sebagaimana ianya sebelum dilanda COVID-19. Pandemik COVID-19 dan Perintah Kawalan Pergerakan PKP banyak menjejaskan syarikat-syarikat non-essential business dengan izin akibat tidak dapat beroperasi ketika PKP dijalankan. Akibatnya, syarikat akan cenderung untuk mengurangkan saiz pekerja untuk meringankan beban kos operasi. Secara langsung sekali lagi, ramai akan hilang pekerjaan dan ini akan menyumbang kepada kenaikan kadar pengangguran negara. Dengan kata lain, Datuk Seri Yang-di-Pertua, kemungkinan perberhentian pekerja adalah amat tinggi. Maka di sini ada 2 persoalan yang ingin saya utarakan kepada pihak kerajaan. Adakah pihak kerajaan sudah mengenal pasti pada masa kini manakah sektor yang akan berlaku kemungkinan besar terhadap perberhentian pekerja sebagaimana yang saya maksudkan tadi? Dan apakah perancangan jangka masa panjang dan jangka masa pendek seterusnya yang telah dirangka ataupun sedang dirangka bagi memastikan masalah kehilangan pekerjaan ini dapat diminimalkan? Kita tidak boleh memaksa atau mengambil tindakan kepada syarikat-syarikat ataupun pihak-pihak yang berkepentingan kerana mengikut kata pepatah Datuk Seri Yang di-Pertua, berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikulnya. Berbicara tentang soal kesempitan hidup rakyat juga, saya ingin menyentuh satu golongan yang merupakan satu aset terpenting kepada negara, iaitu golongan muda. Yang saya nak bangkitkan di sini adalah golongan pelajar yang akan melanjutkan pelajaran ke IPT, terutamanya IPTA. Saya tidak tahu sejauh mana benar apa yang saya nak utarakan ini, tetapi daripada keluh kesah yang dapat saya rasa ialah apabila mereka ini menerima tawaran kemasukan ke IPTA, jumlah yuran yang dikenakan kepada mereka dan mesti dijelaskan pada hari pendaftaran merupakan suatu beban buat mereka. Barangkali tidak dinafikan ada setengah universiti yang tidak memberi penekanan terhadap penjelasan yuran ini secara keseluruhan pada hari pertama pendaftaran. Namun sebagai sebuah kerajaan yang prihatin, satu garis panduan perlu ditetapkan untuk pelajar-pelajar yang datangnya dari golongan keluarga B40 agar di hari pertama pendaftaran mereka hanya dikenakan bayaran seminima mungkin bagi membolehkan mereka mengikuti sesi pembelajaran dan bakinya boleh dilansaikan melalui pinjaman PTPTN atau pinjaman daripada sumber-sumber lain. Datuk Seri Yang di-Pertua, golongan ini seharusnya diberi keutamaan demi membolehkan mereka melanjut ke pengajian supaya mereka akan dapat berupaya mengubah nasib diri sendiri dan nasib keluarga mereka. Kita tidak mahu ada di kalangan mereka yang terpaksa melupakan niat serta cita-cita untuk ke Menara Gading lantaran kesempitan hidup yang dialami oleh keluarga mereka. Amat malang bagi kita sekiranya golongan yang tercicir ini adalah sebutir permata yang barangkali akan beri makna yang amat besar manfaatnya kepada negara. Menurut angka yang diwartakan oleh Kementerian Pengajian Tinggi melalui statistik pendidikan tinggi 2019, sejumlah 307,818 orang pelajar akan menamatkan pengajian di pelbagai peringkat seperti ijazah, diploma bidang-bidang kemahiran
dan pelbagai lagi daripada IPTA maupun IPTS serta pusat-pusat latihan serta kemahiran pada setiap tahun. Graduan ini akan menyumbang kepada kenaikan angka tenaga buruh negara. Persoalannya, berapa banyakkah peluang pekerjaan yang sedia ada dan bakal dicipta untuk golongan ini ceburi dalam memastikan kadar pengangguran negara dapat dikawal. Datuk Seri Yang di-Pertua, menyentuh tentang modal insan pelapis negara, ada beberapa perihal yang saya ingin tekankan. Jurang pendidikan antara kawasan bandar dan luar bandar dan masalah kekurangan guru di sekolah-sekolah luar bandar ini membimbangkan kita. Sekolah-sekolah di kawasan luar bandar masih kekurangan tenaga pengajar, sedangkan terdapat lambakan guru di setengah sekolah di kawasan bandar. Tambahan lagi, kedaifan prasarana sekolah di luar bandar juga amat-amat memilukan. Bila mana disebut sekolah daif, pastinya ia adalah sekolah yang datangnya daripada kawasan luar bandar. Begitu juga dengan keupayaan PIBG. Di sekolah bandar, PIBG mempunyai sumber kewangan yang cukup untuk menjalankan pelbagai aktiviti tambahan yang berkaitan dengan program sama ada kecemerlangan pelajar dan juga co-curriculum. Manakala PIBG di sekolah-sekolah yang berada di kawasan pendalaman, sumber kewangannya amatlah terhad. Berada dalam suasana yang gersang sekaligus sebarang aktiviti kecemerlangan sama ada kecemerlangan akademik dan juga co-curriculum amat-amat terbatas. Datuk Yang di-Pertua, antara masalah yang dihadapi oleh sekolah luar bandar ialah guru yang dilatih untuk mengajar dalam mata pelajaran tertentu tetapi terpaksa mengajar mata pelajaran lain ekoran daripada kekurangan guru. Mereka terpaksa memenuhi kehendak proses pengajaran dan juga pembelajaran akibat jumlah guru yang tidak mencukupi. Anak-anak luar bandar juga adalah merupakan insan yang berkebolehan. Mereka juga cerdik, mereka juga pandai, malah ramai yang lebih cemerlang jika dibandingkan dengan anak-anak yang membesar di kawasan bandar. Akan tetapi jika masalah ini tidak dapat diuruskan dengan baik, maka mereka akan tercicir dan terus tercicir daripada segi pencapaiannya. Adalah tersangat tidak adil sekiranya tahun berganti tahun, menteri silih berganti, tetapi perkara yang seharus dan sepatutnya menjadi keutamaan ini masih juga tidak selesai. Bukan niat saya untuk mempolitikkan hal ini, Datuk Seri Yang di-Pertua, tetapi hakikatnya adalah soal sumber modal insan negara, soal kepentingan rakyat dan keperluan rakyat serta kebimbangan rakyat, termasuk saya sendiri tentang masa depan anak-anak kita untuk masa yang mendatang. Macam saya celah. banyak lagi, kalau cukup masa nanti saya bagi. Ini sikit je. Okey. Tak apalah, Berkaitan tentang PIBG. Zaman kerajaan Barisan Nasional dulu, PIBG ini diberikan peruntukan untuk menguruskan PIBG. Kerana saya memegang 3 pengurusi PIBG di Parlimen Sabak Benam, dan kebanyakan PIBG ini dia kurang peruntukan. Kalau boleh mungkin dalam kerajaan Perikatan Nasional ini memberikan sedikit peruntukan untuk PIBG. Demi menjimatkan masa, masukkan dalam ucapan saya. Datuk Seri Yang di-Pertua, di kesempatan ini saya ingin menyokong perbahasan yang berhormat pekan tempoh hari berkenaan had statutory nisbah hutang negara kepada KDNK. Had yang telah ditetapkan adalah sebanyak 55%. Kini nisbah hutang negara kepada KDNK telah mencecah 54.4% dan kerajaan PN cuma ada ruang sebanyak 0.6% daripada KDNK. Yang saya fikirkan sebenarnya ialah terlalu kecil bagi kerajaan untuk melawan impak ekonomi ekoran kesan pandemik COVID-19 dengan tanpa menjual aset-aset strategi kerana harganya tersangat rendah buat masa kini. Kerajaan perlu juga, pada pandangan saya, mencadangkan usul segera untuk meminda Akta Pinjaman Tempatan 1959 serta Akta Perbadanan Kerajaan 1963 untuk menaikkan had statutory nisbah hutang kepada KDNK ke tahap yang difikirkan mencukupi bagi membolehkan ekonomi Malaysia pulih ke tahap yang lebih baik. Datuk Seri Yang di-Pertua, melalui pakej rancangan ekonomi yang seterusnya, Yang berhormat, sila gulung.
Okey. Terima kasih. Yang Tua, saya minta kalau boleh dalam sekitar 2 minit saya nak sebut berkenaan negeri Kelantan dan kawasan saya. Saya kena berlaku adil. 2 minit ya. Saya kira 2 minit itu adil lah tu. 2 minit Datuk tu, Seri Yang di-Pertua. Yang Muhammad, keputusannya keputusan saya. Terima kasih. Jadi Yang Muhammad saya bagi seminit je. Silakan. Okey, terima kasih. Sikit saja beralih soal kepentingan negeri Kelantan. Saya nak sebut beberapa perkara. Saya nak tanya pihak kerajaan, pihak kementerian. Pertama sekalinya ialah berkenaan dengan projek Central Spine Road yang menghubungkan Kota Baru ke Gua Musang. Bilakah jangkaan projek ini dapat disiapkan mengikut fasa-fasa yang ditetapkan? Yang kedua, rancangan pembesaran lapangan terbang Sultan Ismail Petra Kota Baru, kerana ianya merupakan salah satu lapangan terbang yang paling sibuk di dalam negara kita. Dan juga yang ketiga, rancangan tebatan banjir di sepanjang Sungai Kelantan dan Sungai Golok Rantau Panjang. Yang keempat, bangunan guna sama yang akan menempatkan jabatan-jabatan kerajaan di satu tempat di Tunjung Kota Baru, dan seterusnya keperluan membina hospital khususnya untuk ibu dan kanak-kanak di negeri Kelantan. Berkenaan dengan kawasan saya, 30 saat, Datuk Seri Yang di-Pertua, antaranya ialah saya nak tanya pihak kementerian terhadap 2 projek yang masih tertangguh, seperti projek jalan luar bandar daripada Kampung Sat ke Kampung Makajo, seterusnya projek jambatan merentasi Sungai Kelantan daripada Kampung Johor Macang ke Kampung Belimbing Tanah Merah. Dan juga saya nak bertanya pada pihak kerajaan apakah status terhadap 2 projek ini yang sememangnya sudah pun diluluskan sebelum Mei 2018. Dan perkara yang terakhir, Datuk Seri Yang di-Pertua, mohon kepada pihak Kementerian Kerja Raya melihat jalan-jalan persekutuan di Kelantan yang sememangnya banyak mengalami kerosakan, serta saya mohon agar dimasukkan dalam rancangan Malaysia yang ke-12 untuk membina sebuah pejabat PPD kerana masih menumpang di Sekolah Kebangsaan Tok Bok. Datuk Seri Yang di-Pertua, sebagai penggulungan yang paling akhir, walaupun ucapan saya ini sebenarnya saya rasa tak panjang tapi panjang, saya mohon untuk melahirkan pandangan peribadi saya. Datuk Seri Yang di-Pertua, pada hemat saya, parlimen ini harus dibubar di dalam tempoh yang terdekat untuk memberi kembali mandat kepada rakyat di dalam menentukan sebuah kerajaan yang bakal mereka pilih bagi memastikan pihak manakah yang akan diberi kepercayaan untuk menakodai negara di dalam menghadapi cabaran yang terlalu besar di dalam tempoh beberapa tahun yang akan datang. Datuk Seri Yang di-Pertua, terima kasih di atas kebaikan dan budi baik Datuk Seri Yang di-Pertua. Dengan ini saya mohon menyokong. Terima kasih. Yang berhormat Jelutong, silakan.